إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام وأصحابه العظام شأن الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي تمم بالخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan Tuan Pengursi Masjid Qaryah, Masjid Kampung Paya, serta barisan pegawai-pegawai masjid yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan, para asatizah yang dirahmati Allah, insya-Allah, yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya serta inayah dari ayahnya kita dapat sama-sama menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Seperti mana yang dijanjikan, kita akan diampunkan dosa kita, diberkati, diberi pahala dan kedudukan yang tinggi, dan dimuliakan, diangkat darjat bagi orang yang berilmu
syukur pada Allah SWT, kerana ini bukan kerja kita, kerja Allah SWT pada hakikatnya. Jadi insyaAllah berputik dengan hati yang ikhlas pada Allah SWT, insyaAllah kita sama-sama mengikhlaskan diri kita. Semoga amalan yang ikhlas ini, sama ada solat, zikir dan menuntut ilmu, mendapat barakah daripada Allah SWT. Segala amalan diterima oleh Allah SWT. Baik, ada beberapa perkara lah sebelum kita nak nak baca kitab. Seperti mana yang saya janjikan, nak bagi selawat kepada tuan-tuan, yang mana saya dapat ijazah daripada tuan guru kami Ustaz Mahathir Jo, dan juga Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, dan juga daripada Syekh Muhammad Fuad dan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ini selawat untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib. Wajib ni maknanya saya menyeru tuan-tuan wajib baca dan wajib sebarkan, insya-Allah. InsyaAllah kita sama-sama amalkan. Moga-moga kita mati dengan selawat ini, kita diwajib mendapat syafaat Nabi. Ini penting. Banyak saya tengok dalam Habib-Habib yang mengijazahkan amalan ini. Ya, baca selawat ini sekurang-kurangnya 10 kali sehari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tempatkanlah baginda pada kedudukan yang hampir di sisimu pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa yang membacanya, mafhumnya, ya Allah, masuk selawat tadi, ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tempatkanlah baginda pada kedudukan yang hampir di sisimu pada hari kiamat. Maka kata Nabi, wajiblah syafaatku kepadanya. Ini jaminan Nabi adalah jaminan Allah SWT juga. Kerana Nabi tidak bercakap atas dasar nafsu, Nabi membawa wahyu. Jadi insyaAllah bagilah saudara mara kita amalkan ini. Saya banyak kongsi dalam Facebook, banyak photostat bagi sama sadat, sama ada saya tulis sendiri, saya photostat daripada buku. Ni semoga apa yang tuan-tuan amal tu, sekiranya mana saya mati kelak, maka saya dapat pahala. Itu nak apa? Nak bagi tahu. Baik. Ini sanad dia. Hadis Al-Hafiz Al-Munziri berkata, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan Al-Awsat. Sebahagian sanadnya hasan. Hasan ni baik. Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan hadis ini dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, muka surat 253. Tengok ulama dah susun, kita tak payah cari. Tak payah cari kitab tu. Dia dah bagi kat kita, mudah. Diijazahkan amalan ini kepada tuan guru kami Ustaz Mahathir Jo, dan saya dipahamkan dia akan ceramah 24 bulan di Masjid Teluk Kemang. Di Masjid 24 bulan Oktober. Kitab dia bawa 2 kitab. Satu kitab tu saya sadar, kitab itu solat rawatib, dan kitab amalan soleh. Ini saya ambil ni dalam buku amalan soleh, harga RM7, RM6. Tapi saya tak bawa habis. Saya ingat dah bawa kat sini. Saya order 30 buah buku nak bawa sini, bawa pergi masjid habis buku tu. Okey, riwayat oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki dan Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maliki dan Syekh Muhammad Fuad bin Kamaluddin Al-Muhammadi Al-Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah tuan guru kita baca ni, jawablah qabil tu ataupun saya terima ijazah. Baik, yang kedua, selawat haibah. Ini pun diijazahkan oleh Al-Habib Abdul Qadir Al-Attas. Kita tengok dalam videonya. Selawat benteng melawan musuh dan niat jahat orang-orang kafir dan musuh Islam. Mana sesuai kita amal sekarang ni, tuan-tuan. Ramai hari ni orang munafik musuh Islam. Jadi dengan selawat ini dah boleh menggerunkan pihak musuh, insya-Allah. Jawab ini benteng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tulqi biha ar-ru'ba wal haibah fi qulubil kafirin wal musyrikin wal zalimin wal munafiqin wal mufsidin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat, keselamatan serta barakah ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang dengan selawat ini dapat mengejutkan dan membuatkan ketakutan kelang kabut di hati para orang kafir, orang musyrik, orang yang zalim, orang yang munafik, dan orang-orang yang berbuat kerosakan. Nah, orang jahat ni nak buat khianat kita, dia takut, gemuruh, gentar dengan selawat ini. Tapi kena amal, tuan-tuan. Bila nak amal ni? Bila-bila masa boleh amal. Saya amal selalu lepas sembahyang, lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar. Baca. Ini penting. Ini penting. Sanad ijazah daripada Al-Habib Abdul Qadir Al-Attas. Kita tengok cerita punya fadilat dia. Selawat haibah ini adalah selawat penghancur perbuatan keji musuh dan pemusnah tujuan khianat hati orang kafir, orang musyrik, orang zalim, orang munafik, dan orang berbuat kerosakan terhadap kita. Mahabbah umum. Jadi mahabbah, bukan selawat ini juga mendatangkan mahabbah umum kepada kita, kewibawaan kepada kita yang membacanya, melancarkan bicara saat berpidato. Ni orang nak berpidato, amal ni mana lancar ceramah dia, berpidato. Selawat ini sangat ampuh dan mujarab, mustajab untuk membuat hati mereka, para musuh, menjadi panik, ketakutan, hancur, tak berdaya, dan dapat mendatangkan laknat Allah Subhanahu Taala bagi mereka yang niat jahat. Berkat selawat ini telah kami rasakan, kami ini, mana kata Habib Abdul Qadir Al-Attas, akan hikmah dan keajaibannya yang begitu sangat-sangat luar biasa. Selain dapat menghancurkan niat buruk tujuan para musuh, juga menjadi asbab yang akhirnya para musuh harus menerima takdir kematian sebelum melakukan niat kejahatannya kepada pihak Islam, pihak kita lah. Dan juga insyaAllah dengan berkat selawat ini Allah kabulkan segala hajat di dunia dan di akhirat. Amin. Qabiltu ijazah. Terima ijazah. InsyaAllah kita amalkan. Bagaimana saya tulis ni, saya petik daripada kata-katanya. Dan dia kata, siapa yang mendengar video ini, ceramah ini, maka saya qabiltu ijazah. Jawab qabiltu ijazah, terima ijazah, dan diizinkan tulis dan sebarkan. Jadi inilah, kita tak ada ilmu, tuan-tuan, kita ambillah ilmu ini daripada lidah para ulama. Kenapa? Kita beramal, kita menyayangi, kita mengikuti para ahli ulama. InsyaAllah dengan berkat para ahli ulama juga kita menjadi asbab, juga kita mendapat barakah, dan juga kita akan mendapat syafaat mereka, dan juga sekaligus mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, insya-Allah. Cukup ke tahan? Cukup 50 saya betul stay di 50. Baik, yang kedua tuan-tuan, ini juga ijazah daripada guru kami Ustaz Mahathir Jo juga, dan baba daripada Patani, saya lupa dah. Siapa yang nak sakit jantung ataupun nak mengelakkan daripada penyakit jantung, amalkan Alam Nasrah sekali atau 7 kali macam ni, tuan-tuan, lepas subuh. InsyaAllah tak kena sakit jantung katanya. Kita amal sama ada sekali atau 7 kali. Dalam buku Ustaz Mahathir Jo 7 kali. Baba tu kata sekali. Dia terima ijazah daripada ustaz tu, dia kata baba, saya amal 7 kali lepas subuh. Baca Alam Nasrah 7 kali, letak kat tangan ni, tangan atas dada, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alam Nasrah laka sadrak, sampai habis 7 kali. Lepas tu diikuti dengan Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Rabbishrah li sadri wa yassir li. Ni ada wali kutub yang ijazahkan dalam buku amalan orang soleh. Rabbishrah li sadri 7 kali lepas tu tiup. InsyaAllah siapa yang mengamal tu selepas subuh setiap hari, insya-Allah dia tidak akan kena sakit jantung. Untuk merawat hati, cubalah amal. Bahasa kampung saya dia panggil heart attack. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga dalam guru kami daripada segi perubatan, untuk rawat jantung kita baca Bismillah 5, tetapi dengan tiga cara, tiga kali bernafas. Macam ni tak macam ni juga. Tarik nafas, tahan, baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahsyafi, Bismillahilkafi, Bismillahilmu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Habis nafas, lepas tiup. Tiup tu niat rawat jantung. Tarik nafas lagi, tahan, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahsyafi, Bismillahilkafi. Mana buat 3 kali. Hembus, lepas tu tarik sekali lagi, hembus. InsyaAllah itu untuk merawat sakit jantung. Yakin dengan Allah. Apa-apa kita buat, yakin dengan Allah. Bukan yakin dengan kita, bukan yakin dengan amalan kita, tapi yakin dengan Allah. Okay? Bismillah 5.
Di samping itu kena jagalah makanan. Ni duk baca doa tak jaga makanan, tak jaga kesihatan, tak jadi juga. Semayang tak jaga, tak jadi juga. Kena jaga semualah tu. Baik. Sedikit lagi tentang makmum makmum masbuk dan muafiq. Saya ingat makmum masbuk dan muafiq ni tak ada masalah lah. Muafiq ni makmum yang ada masa untuk membaca Fatihah ketika mana imam sedang membaca sebelum rukuk. Mana tu? Itu tak masalah. Muafiq ni muwafaqah sama-sama imam, tak apalah. Jadi ada, saya tengok setengah masjid kadang-kadang kanak-kanak biasanya mungkin tak mengaji, dan juga termasuk dengan orang dewasa, dia masuk masjid berlari dah satu hal dah. Itu salah tu. Nabi larang tu berlari tu, nak kejar rokok tu. Jangan berlari, macam biasa. Nabi kata sempat mana kita ikut lah. Dia masuk masjid, dia lewat ni, dia kira masbuk. Masbuk ni maknanya dia tidak sempat nak baca Fatihah lah. Jadi sini ada sebagiannya keliru. Di manakah dia dapat rakaat atau tidak? Mudah ya. Kalau dia masbuk, dia sempat takbir atau ihram dan sempat rokok bersama imam, walaupun tak baca Fatihah, jangan baca doa iftitah lagi lah. Kalau kita tahu imam dah nak rokok, Allahu Akbar tu, imam rokok, kita terus rokok bersama imam, dapat tamakninah bersama imam, dikira dapat rakaat. Faham? Tapi ada setengah saya tegur Kak Re'ar dan Kak Surau. Masa saya belajar, masa kursus dulu, ada budak-budak kursus Kak Surau saya dulu, dia masuk lewat semai Zuhur dia masuk lewat. Kami rakaat pertama, lepas tu imam rokok, Allahu Akbar, imam rokok, dia masuk lewat. Dia duduk tunggu imam. Sepatutnya masuk tu takbir, dia mungkin dia dah gelabah, dia tak sempat. Patutnya takbir lah, Allahu Akbar, rokok lah sama imam tu. Mungkin dia kata, aku tak baca Fatihah, tak sah, tak dan lah. Jadi dia masuk tu, dia takbir semayang tu, dan imam tu dah tunggu sujud. Ini masalah kejahilan lah. Dia tunggu sujud. Kita dah rakaat pertama, jadi dia menganggap dia pun rakaat pertama juga. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apabila imam duduk tayat akhir, dia pun duduk tayat akhir, imam bagi salam, dia pun bagi salam. Orang macam ni, orang masbuk tadi, tak cukup rakaat, sebab dia tak ada rokok yang pertama tadi. Ini kena faham. Kalau dia sempat rokok bersama imam, mana imam tangguh Fatihah dia, jadi dia turun sujud. Kan kalau kita tak sempat rakaat, kita sunat ikut imam, jangan tunggu imam bangkit rakaat kedua pun tak takbir, rugi. Sebab apa? Itu ekstra untuk kita. Bila kita turun sembahyang, kita ikut sujud, bukan rakaat kita tak dapat rakaat, tapi sujud tahiyat awal apa semua dapat pahala. Jangan kita tunggu. Ini kena faham bab solat berjemaah. Jadi lepas sembahyang saya tegurlah. Abang, minta maaf nak tegur sikit. Tadi masuk lewat tadi sempat rakaat imam rakaat pertama, tak sempat. Kenapa kita salam rakaat terakhir? Kenapa tak tambah satu rakaat? Dia kata ingat cukup rakaat. Mana cukup? Ni sebab apa tuan-tuan? Rakaat dikira mendapat rakaat, dapat rokok. Jadi bila rakaat pertama, tak kira lah rakaat pertama, rakaat kedua, dia tidak sempat rokok bersama imam, maknanya dia turun sujud contohnya, dia tak kira rakaat tu, dia tak dapat rakaat. Sebab dapat rakaat ni dikira dapat rokok serta makninah sama imam. Faham Jadi hak tu barulah tak payah tambah rakaat. Tapi kalau imam turun rakaat pertama atau rakaat kedua, dia baru takbir, tak sempat rokok, dan imam dah turun sujud, maka dia takbir turun sujud, maka dia tak kira rakaat tu, maka dia wajib tambah satu rakaat. Boleh Sebab saya tegur ni, sebab ada banyak berlaku kat masjid, kat surau. Malulah kita tuan-tuan sembahyang jemaah. Nampak sembahyang jemaah ni masbuk muafiq. Bukan orang muda tuan-tuan, orang dewasa pun tak belajar bab masbuk muafiq pun masalah tuan-tuan. Berlaku. Saya terlibat banyak dengan student. Mana saya student ilmi dulu, student kagak pun ada juga yang baru-baru kan. Ada juga yang kadang doa kunut tak baca, lepas tu subhanallah kelang kabut bangkit balik, yang sujud dah bangkit balik gini, dah kelang kabut dah. Akhirnya panggil saya bagi tahu gini. Faham? Boleh itu saya mukaddimah sikit situ. Harap kita fahamlah.
bab masbuk ni, bab masbuk muafiq ni. Kalau ikut masbuk muafiq ni, kalau kita ikut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dengan Imam Ramli tu, dia berselisih pendapat lah. Tapi kalau bab rokok tak dapat rakaat, dia tetap tak selisih itu. Memang tetap tak dapat. Okay? Dia mudah ya. Orang masbuk ni kalau dia sempat rakaat, rokok sama imam, walaupun tak sempat baca Fatihah, lepas takbir Allahu Akbar, imam rokok, terus rokok dapat rakaat. Jangan kita duk asyik doa iftitah pula, sebab kita masbuk. Itu lara dia bagi. Terus Allahu Akbar, terus rokok sama imam. Sempat tamakninah sama imam, dapat satu rakaat. Fatihah tak baca sah tak? Sah, sebab Fatihah imam tanggung, masbuk. Faham Okay. InsyaAllah saya dapatlah sikit ilmu tentang masbuk muafiq ni. Kalau saya pernah belajar dulu dengan ahli Fatwa Negeri Kedah tu, Syekh Zakaria Wamsah almarhum, dan saya ada kitab dia, Al-Qaulutan fi Ahkam Al-Imam wal Ma'mum. Ada kitab saya, tulis Jawi ada, tulis bahasa Melayu ada. Oh, kalau dia bagi salam, dia tak dapat rakaat, dia 3 rakaat untuk 4 rakaat macam tu, dia salam tak sah, dia kena buat balik. Bila kita tegur dia kena buat semula balik, tak sah. Tak sah. Kena qada. Kalau masih dalam waktu tak payah qada. Sembahyang semula kena ulang balik. Kalau tak ulang bawa kepada esok orang tegur, dia kena qada. Kalau dalam masa sama orang tegur, dia cepat-cepat qada balik. Dalam masa waktu lagi kan? Kalau dah terlepas waktu kena qada. Contohlah lepas main maghrib orang beritahu masuk isyak dah. Dia sebelum sembahyang isyak dia kena qada. Kena qada maghrib dulu. Kalau ikut qada dululah. Kalau sembahyang isyak belum dijalankan lagi. Ya. Dalam bab qada pun tengok utama tu. Saya tanya sikit. Berkaitan yang tidak baca Al-Fatihah tadi, ada yang mengatakan tak sah. Itu artinya dah jelas imam tanggung kan. Tapi dengan syarat sebelum dia sujud, imam sujud, maknanya dia dah takbir awal. Cuma dia rukuk, lepas tu masuk takbir terus sujud. Maknanya tak baca niat dan juga cuma tak baca Al-Fatihah saja. Sempat rukuk sama imam. Sempat rukuk dengan imam. Itu diterima Ustaz ya. Tiga. Kalau dia tunggu, dia kenalah sambung satu rakaat lagi. Kalau dia tunggu, ini yang keliru, bahawa kita tak payah baca Al-Fatihah kan, maknanya imam yang tanggung Al-Fatihah kita. Ini selalu rukuk mesti sama. Okay. Kalau katakan imam dah bangun, lepas tu baru makmum belakang dia rukuk, dia dah dapat ikut sama dengan imam rukuk. Masbuk selisih. Okey, saya mudah nak bagi dia sipir, dia mudah ya. Masbuk makmum yang lewat sama ada rakaat pertama kedua dia tidak sempat membaca Fatihah bersama imam, dan dia tidak sempat menghabiskan baca Fatihah ataupun dia tak sempat baca Fatihah, maknanya imam dah rukuk, itu masbuk lah. Kalau muafiq dia sempat habis baca Fatihah. Masbuk ni dia tak sempat habis rakaat pertama ke kedua ketiga ke tak hisap, dia tak sempat habis. Biasanya yang rakaat pertama lah yang mula-mula nak semayang, terlalu banyak berlaku masbuk. Jadi masbuk ni maknanya dia tak sempat baca Fatihah, dia sempat takbir dan dia sempat rokok bersama imam. Sipir dia, dia punya apa tu, dia punya kaedah dia sempat rokok bersama imam, maknanya dikira rakaat walaupun tak sempat baca Fatihah. Ya, kalau katalah dia takbir, contoh dia takbir, dia nak turun rokok, imam bangkit iktidal, selisih, tak dapat rakaat. Faham? Sebab selisih. Pasal apa selisih tak dapat? Sebab dia rokok serta tamakninah bersama imam dalam rokok, masbuk baru dapat. Kalau dia turun rokok, imam bangkit berdiri, selisih, tak dapat. Jadi semaya ada sah tak? Semaya ada. Dia rokok tadi, tapi ada jenis malah tak faham, dia aku dapat rokok imam tu. Lalah orang duduk tahiyat akhir, dia tahiyat asal ada salam. Batal. Maknanya dia rokok sama imam. Maknanya tak sempat nak rokok, imam dah bangkit, dia baru Allahu Akbar tu rokok, dia selisih. Maka dia terus semuanya macam biasa juga, tetapi rakaat tak diterima.
dia kena tambah 1 rakaat lagi. Faham? Di situ selisih. Selisih tak dapat tuan-tuan. Sebab dia mendapat rokok serta tamakninah bersama imam. Kena ingat tu. Walaupun dia tak sempat baca Fatihah, sempat takbir, Allahu Akbar, imam rokok, dia pun Allahu Akbar, Subhanallah Rabbiyal Azim, sekadar subhanallah, tamakninah bersama imam. Lepas tu imam bangkit, dia pun bangkit, sah. Tapi kalau dia turun rokok, imam naik, tidak selisih, tak dapat, kena tambah 1 lagi. Ya. Tak payah tunggu. Tak payah tunggu. Dia tahu dah, memang dia tahu dah dia lewat, dia rugilah kalau tunggu. Tu nampak orang tak ngaji. Mana dia takbir, kata dah dia takbir Allahu Akbar, imam dah rokok, imam dah i'tidal, dia tak sempat, maka dia ikutlah. Kalau imam turun sujud, dia takbir Allahu Akbar, dia turunlah sujud. Maknanya bukan rakaat dia pada tu, tapi dia turun rokok, dia turun dia ikut i'tidal ke, dia turun sujud ke, dia tak sempat rokok kan. Tak, pahala yang dia ikut imam tu dapat. Tapi ada setengah ni dia tunggu. Dia kata tak sempat dah aku, tak sempat dah rakaat pertama, dia pun tunggu yang imam rakit rakaat kedua. Ada jenis situ. Rugilah. Memang dia contoh imam naik rakaat kedua, dia takbir, dia tunggu imam. Rakaat pertama dia tak dan dah. Dia tunggu, dia nak masuk, tak dan, dia riba belakang. Ada jenis macam ni. Tunggu imam naik rakaat tu yang kedua, dia baru takbir Allahu Akbar. Senang, dia kata mudah kira. Sebenarnya bukan senang tu, sebenarnya dia jahil, tak reti. Kan Nabi sebut dalam hadis, masuk lewat, tak kira lah masbuk ke apa, tak sempat, maka ikutlah imam ketika itu. Kalau imam sujud ke, ikutlah. Tapi janganlah tak tambah rakaat, tak dapat rakaat tadi tu. Mana pahala rakaat ke tahiyat. Contoh dia takbir Allahu Akbar, dia turun, duduk imam tahiyat awal, bacaan tahiyat awal dapat pahala. Tapi bukan tahiyat awal bagi makmum tu, sebab dia tak kira lagi. Dia tak kira rakaat lagi hak tu. Kan? Faham ya? Boleh? Panjang pula dah, tak jadi kuliah. Okey. Imam baca surah, kita takbir, kita masbuk ni cerita masbuk muafiq tak ada masalah. Masbuk muafiq tak ada masalah tan. Muafiq dia mengurus baca biasa. Mana dia kalau imam baca laju, dia baca lewat, dia lewat sikit, memang jenis lewat, dia boleh tertinggal 3 rukuk yang panjang. Rokok, tidak tak masuk, sujud, duduk antara sujud tak masuk, sujud yang kedua. Mana muafiq tak ada masalah, dia boleh tinggal 3 rukuk yang panjang. Masbuk tak boleh. Okey, macam tu Haji tanya, dia masuk, dia takbir Allahu Akbar kan. Dia masbuk ni, dia baca Fatihah. Lepas tu imam baca surah tak habis. Imam Haji tanya tadi, imam rokok, dia kena habis tak habis Fatihah tu? Agak-agak tuan jawab apa? Kena habis tak habis? Masbuk ni tak payah habis tuan-tuan. Gini, kita masuk Allahu Akbar takbir. Auzubillah minasyaitanir. Auzubillah pun tak payah baca masbuk tuan-tuan. Baca rukunnya. Allahu Akbar. Contoh imam dah rokok, dia terus rokok je. Itu dapat rakaat. Itu tak sempat baca. Dia takbir Allahu Akbar. Imam baca surah ataupun siang hari zuhur asar tak dengar kan. Allahu Akbar. Macam biasa, kita ni masbuk, kita masuk lewat, kita baca bismillah, jangan takbir, jangan nak doa iftitah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam lakum dinukum waliyadi maroko. Kita tinggal. Jangan kita gagah nak berhabis lagi. Sebab Fatihah tadi sama ada tak baca ataupun kita baca separuh, kita tak sempat habis, kita masbuk imam rokok, kita kena tinggal Fatihah, kita rokok sama imam. Sebab apa? Kita nak dapat rakaat. Nak dapat rokok serta tamakninah bersama imam dalam rokok tu. Boleh? Kalau kita tinggal juga, kita gagah berhabis Fatihah, kita turun, imam bangkit, maka tak dapat rakaat. Tak dapat rakaat. Tak dapat. Sebab kita duduk gagah nak habis Fatihah. Boleh? Ini masbuk panjang huraian dia. Macam mana?
Ha? Ha? Itu muafiq. Yang tinggal 3 rukuk tu muafiq. Masbuk. Macam mana? Dia tinggal lah tu. Tak faham soalan. Rakaat pertama tak sempat rokok sama imam.